Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Umaira. Pada kali ini akan membincangkan bab 3 dengan anda, iaitu penakkulan logik bagi silibus matematik KSSM tingkatan 4. Okay, di dalam bab ini anda akan mempelajari subtopik 3.2 iaitu hujah. Standard pembelajaran kita adalah untuk menerangkan maksud hujah dan membezakan hujah deduktif dan hujah induktif. Apakah maksud hujah? Apakah beza hujah deduktif dan hujah induktif? Jadi kita bincangkan terlebih dahulu apakah maksud hujah. Jadi hujah adalah suatu proses membuat kesimpulan. Jadi proses membuat kesimpulan daripada pernyataan dikenali sebagai penghujahan. Jadi kita ada situasi di sini. Okay, jika Suhaimi menyiapkan semua kerja rumah matematik, maka Puan Syarifah akan puji kamu. Jadi ini adalah suatu pernyataan. Jadi mutu Puan Syarifah tidak akan puji saya. Jadi di sini adalah suatu proses membuat kesimpulan. Jadi proses membuat kesimpulan itulah yang kita kenal sebagai hujah. Secara amnya, hujah ringkas mengandungi 2 premis dan 1 kesimpulan. Kita akan tulis sebagai premis 1 dan premis 2 untuk menjawab soalan hujah. Terdapat 2 jenis hujah, iaitu hujah deduktif dan hujah induktif. Jadi kita akan fahamkan apakah itu hujah deduktif, apakah pula hujah induktif, apakah beza di antara kedua-duanya. Jadi di sini hujah deduktif ialah proses membuat kesimpulan khusus yang dibina berdasarkan premis umum. Manakala hujah induktif ialah proses kesimpulan umum dibina berdasarkan premis khusus. Jadi cikgu buat satu kesimpulan di sini yang membawa maksud yang sama. Sekiranya kita ada hujah deduktif, premis satunya, jadi kita akan pertimbangkan premis di sini. Sebenarnya kita akan pertimbangkan premis 1. Kita akan dapati untuk hujah deduktif premis satunya adalah secara umum, manakala premis kesimpulannya adalah khusus. Jadi apa yang membezakan umum dan khusus? Kita lihat pernyataan di sini. Pernyataan khusus ialah pernyataan khas yang merujuk suatu kes tertentu, manakala pernyataan umum ialah pernyataan yang menerangkan suatu konsep secara menyeluruh. Jadi contoh di sini, luas segitiga ABC ialah 8 cm persegi. Jadi ini adalah suatu pernyataan yang merujuk pada kes tertentu, iaitu luas segitiga ABC. Jadi ini adalah jenis pernyataan khusus. Okay, untuk B, semua prisma mempunyai kerata rentas seragam. Jadi ini adalah merujuk kepada suatu pernyataan umum. Jadi inilah yang dimaksudkan umum dan khusus. Jadi untuk hujah induktif, premis satunya adalah khusus, manakala jenis kesimpulan yang kita akan dapat nanti adalah suatu kesimpulan umum. Jadi murid-murid perlu ingat yang ini sahaja untuk kita kenal pasti beza di antara hujah deduktif dan hujah induktif. Okay, untuk lebih faham hujah induktif dan hujah deduktif, kita lihat contoh 16 di dalam buku teks matematik tingkatan 4. Tentukan sama ada hujah berikut ialah hujah deduktif atau hujah induktif. Jadi kita bincangkan A, semua sudut tirus kurang daripada 90 darjah. Sudut PQR ialah sudut tirus, maka sudut PQR kurang daripada 90 darjah. Jadi di sini kita kena kenal pasti premis 1 dan kesimpulannya, kerana kita tahu untuk tentukan suatu hujah kita perlu lihat premis 1 dan kesimpulan sama ada umum atau khusus. Jadi di sini semua sudut tirus kurang daripada 90 darjah adalah premis 1. Cikgu ringkaskan sebagai P1. Maka sudut PQR adalah kurang daripada 90 darjah. Sudut PQR kurang daripada 90 darjah adalah kesimpulan. Jadi kita tetapkan ini adalah P1 untuk ringkasan memudahkan kita. K adalah kesimpulan. Jadi kita dapati di sini premis 1 kita adalah umum, iaitu semua. Kita tidak rujuk kepada mana-mana sudut tirus. Okey, premis 1 kita di sini adalah secara umum.
sedangkan kesimpulannya pula merujuk kepada sudut PQR sahaja, iaitu secara khusus. Jadi di sini kita akan tentukan hujah bentuk apa. Sekiranya premis satu umum, kesimpulannya khusus, kita dapati contoh A adalah hujah deduktif. Jadi ini adalah jawapan untuk contoh A yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Okay, seterusnya kita lihat pula contoh B. Semua wakil pertandingan sudoku ialah ahli persatuan matematik. Okey, seterusnya premis 2 kita, Jamal ialah wakil pertandingan sudoku. Jadi kesimpulan kita, maka Jamal ialah ahli persatuan matematik. Jadi kita pertimbangkan, ini adalah ayat untuk premis 1. Okey, kita lihat semua wakil pertandingan sudoku ialah ahli persatuan matematik. Bila semua wakil di sini adalah merujuk kepada suatu pernyataan secara umum. Jadi seterusnya untuk kita kenal pasti hujah deduktif atau induktif, kita kenal pasti premis 1, seterusnya kita akan kenal pasti kesimpulan. Jadi kesimpulannya kita di sini, Jamal ialah ahli persatuan matematik. Jadi kesimpulan kita di sini adalah suatu kesimpulan yang khusus. Okey, jadi di sini kita dapati jenis hujah yang mengandungi premis umum dan kesimpulan khusus adalah suatu hujah deduktif. Jadi ini adalah jawapan seperti mana yang kita telah bincangkan sebentar tadi. Seterusnya kita lihat pula C. Hasil tambah sudut perluaran segitiga ialah 360 darjah. Jadi ini adalah premis 1, P1. Hasil tambah sudut perluaran segi 4 ialah 360 darjah. Okey, hasil tambah sudut perluaran pentagon ialah 360 darjah. Maka hasil tambah sudut perluaran setiap poligon ialah 360 darjah. Jadi kesimpulan kita di sini, hasil tambah sudut perluaran setiap poligon ialah 360 darjah. Jadi sekarang kita akan tentukan premis 1 dan kesimpulan kita adakah suatu pernyataan umum atau khusus. Jadi kita dapati di sini hasil tambah sudut perluaran segitiga ialah 360 darjah. Jadi kita khususkan untuk segitiga. Jadi ini adalah suatu pernyataan khusus. Okey, kita lihat pula kesimpulan. Hasil tambah sudut perluaran setiap. Jadi perkataan setiap di sini akan rujuk kepada kesimpulan yang umum. Jadi di sini kita akan semak, okay, untuk P1 kita khusus dan kesimpulan kita umum, kita akan dapati hujah C adalah hujah bentuk induktif. Maafkan cikgu, hujah induktif. Cikgu gariskan induktif di sini tapi tersebut deduktif. Jadi ini adalah hasil jawapan kita. Kita telah pertimbangkan satu persatu tadi. Okay, kita lihat contoh D. Hasil tambah digit 18 boleh dibahagi tepat dengan 9. Hasil tambah digit 27 boleh dibahagi tepat dengan 9. Hasil tambah digit 36 boleh dibahagi tepat dengan 9. Maka hasil tambah digit gandaan 9 boleh dibahagi tepat dengan 9. Jadi untuk kita tentukan jenis hujah, kita akan pertimbangkan premis 1 dan kesimpulan. Premis ni lebih kurang fakta-fakta lah. Jadi kita lihat di sini, fakta pertama kita iaitu premis 1 kita iaitu hasil tambah digit 18 boleh dibahagi tepat dengan 9. Jadi kita letakkan P1. Jadi di sini P1 kita fokus untuk hasil tambah digit 18. Jadi ianya adalah suatu pernyataan secara khusus. Okey. Seterusnya, kita lihat pula kesimpulan iaitu ayat yang terakhir. Maka hasil tambah digit gandaan 9 boleh dibahagi dengan 9. Jadi di sini kita dapati kesimpulan kita. Jadi kita tengok sini 27, sini 36. Jadi semuanya adalah hasil tambah digit gandaan 9 boleh dibahagi tepat dengan 9. Itu adalah suatu pernyataan yang umum. Okey. Jadi di sini kita semak pula jadual kita untuk premis 1 khusus dan kesimpulannya umum. Jadi hujah contoh D adalah hujah induktif. Jadi ini adalah hasil jawapan untuk setiap perbincangan bagi D sebentar tadi.
Okey, itu sahaja untuk video pada kali ini. Cikgu harap murid-murid dapat membezakan apa dia hujah induktif, apa dia hujah deduktif. Secara kesimpulannya, untuk membezakan adalah dengan mengenal pasti premis satu dan kesimpulannya adalah adakah pernyataan umum atau pernyataan khusus. So, cikgu harap video ini dapat memberi manfaat kepada semua yang menontonnya. Sekian, terima kasih.